Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata was thabata adh-dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan izin Allah serta rahmatnya dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan sembahyang fardu maghrib yang dapat kita laksanakan ianya secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pada malam ini kita sambung lagi pengajian kitab kita. Kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kita sampai kata pengarang kitab, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Dan dari kerana inilah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Yawaqid wal Jawahir, itu kena betul, silap dia tulis. Kitab beliau yang bernama Al-Yawaqitu wal Jawahiru fi bayani aqaidil akabir. Satu kitab yang lain Al-Yawaqit wal Jawahir fi uqubati ahlil kabair. Ia nakalkan daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya'u Ulumiddin, dan ia nakal, dia petik daripada ba'dil arifin, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimati. Artinya, barang siapa tiada baginya daripada ilmu qaum, yakni ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, yakni mati di dalam maksiat. Di Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala, nama penuh beliau ialah Abdul Wahab Ibnu Ahmad Ibnu Shihabuddin Ali Asy-Sya'rani Al-Ansari As-Sazuli. Beliau dilahirkan pada tahun 912 Hijriah. Seorang ahli tasawuf, ahli fiqh, ahli hadis, seorang yang zahid, yang zuhud. Dan beliau merupakan ahlul fatwa 4 mazhab. Kalau kita baca kitab beliau Mizanul Kubra, kitab fiqh beliau membicarakan 4 mazhab, dan beliau telah memberi pandangan dan memberi komentar dengan pandangan 4 mazhab ni. Ada yang terlampau syadid, kuat sangat, ada yang terlampau mengambil ringan. Dibahaskan dalam kitab beliau Mizanul Kubra. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni, dia memang alim. Ketika beliau
belajar dengan guru beliau mengambil tariqah As-Sazuliyah. Jadi guru beliau kata, kamu Syekh Sya'rani alim disebabkan banyak kitab. Sebab rumah kamu banyak kitab, kau rasa kau alim. Kalau nak belajar dengan aku, semua kitab-kitab ni kena sama ada diwakafkan ataupun bagi kat orang. Jadi Abdul Wahab Sya'rani ni pun ikut kata tok guru beliau, dia pun sedekah semua kitab dia. Syekh Sya'rani ni bertemu balik gurunya, guru dia tanya, kamu sekarang alim ke tak alim? Dia kata, rasa tak ada ilmu dah. Bagaimana ilmu kamu dalam kitab? Kalau tak ada kitab, kamu tak boleh mengajar, dan kau rasa bahawa kamu tahu bahawa kamu tidak ada ilmu. Maka menjalani ilmu tasawuf dalam tariqah Asy-Syazuliyah, maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani telah diberikan oleh Allah al-mawahib, iaitu satu ilmu pemberian daripada Allah Ta'ala. Kemudian barulah guru beliau mengatakan, sekarang ini sudah sampailah tahap kamu boleh mengajar, dan Allah telah memberikan ilmu kepada kamu yang dulu dipelajari, dia boleh dapat balik walaupun tak ada kitab. Jadi Al-Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala minta anak murid beliau meminjam satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Al-Arabi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal dalam ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Ibnu Arabi dalam mazhab Maliki, nama kitab beliau Ahkamul Quran. Kitab Ahkamul Quran ini dikarang oleh Syekh Ibnu Arabi hampir kepada 100 jilid. Tapi anak murid dia cakap, Tuan Syekh kalau karang kitab sampai berpuluh-puluh, hampir 100 jilid ini, bila nak khatam? Bila nak khatam? Jadi Ibnu Arabi telah meringkaskan kitab beliau menjadi 4 jilid. Jadi kitab ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beritahu anak murid dia, tolong pinjamkan kitab ni. Kalau perjalanan daripada Qahirah ni mungkin dari sini sampai ke Perlis. Sampai ke Perlis. Jadi duduk Qahirah. Dulu, zaman dulu terpaksa naik kereta Kaldai ataupun naik zaman dahulu ataupun kereta api. Tok guru yang menyimpan kitab itu, dia kata beritahu kepada Syekh Sya'rani, kitab ni 2 hari je aku bagi pinjam. Jadi dalam perjalanan pergi dan balik sudah makan masa, dia sampai ke Qahirah, hanya boleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala membaca kitab tersebut hanya boleh sampai 3 jam atau 4 jam sahaja. Dia Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala telah membaca kitab 4 jilid tidak sampai pada 4 jam, dan dia boleh mensyarahkan kitab tersebut dalam masa 4 jam. Ini ilmu apa ni Bukhari? Disebut dalam ilmu tasawuf lipat masa nama dia. Tayyul zaman nama dia. Masa tu boleh ini Allah beri kepada orang-orang yang hampir pada Allah. Ada dinamakan tayyul ardi. Tu bumi ni boleh dilipatkan. Tidak mustahil. Contohnya Syekh yang terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani telah mengamalkan beberapa doa. Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Dengan nama Allah, bismillah alal ardi hatta tutwa, bumi ini dilipatkan. Bumi ini dilipatkan. Mana sekelip mata boleh sampai. Ini bukan hantu. Ini Allah beri pada para wali yang hampir martabatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak murid dia menjadi hairan, dalam masa 4 jam 4 jilid boleh dibaca daripada awal sehingga akhir, dan boleh mensyarahkan kitab tersebut. Ini pemberian daripada Allah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Ini maqam ni disebut maqam tayyul ardi wa tayyuz zaman. Contohnya Imam Nawawi umurnya 45 tahun. Lebih kurang 45 tahun, tetapi mengarang kitab ratusan jilid.
Bila dia membaca, bila dia mengarang, bila dia mengajar. Bila dia mengajar, dia mengajar, kemudian mengarang kitab. Cuba kita sekarang ni menulis contohnya. Balik ni, terus kita menulis. Berapa helai saja boleh kita tulis. Nak kaji lagi, kalau baca karangan Imam Nawawi, di dalam kitab beliau beratusan, puluhan kitab rujukan dia, ada pandangan ulama ni, kata ulama ni. Macam mana ilmu Imam Nawawi ni? Ini diberikan oleh Allah, ilmu laduni, ataupun disebut sebagai mawahib, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala telah memetik pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali telah mengambil pandangan ini daripada Ba'dul Arifin, sebahagian daripada orang-orang yang arif billah, yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sudah hampir orang yang kenal Allah inilah orang yang mengenal Allah melalui nama-nama Allah, atau melalui sifat-sifat Allah. Jadi dia kenal Allah itu qahhar, dia kenal Allah itu bersifat dengan sifat wujud. Apabila dia mengenal Allah, Allah bersifat dengan sifat wujud, maka segala amal yang dia lakukan ini ialah dia bertambah yakin kerana ia beramal adalah kerana Allah itu wujud. Kalau dia beramal Allah itu tidak wujud, tak ada faedah dia beramal. Oleh sebab itu menggalakkan ianya bertambah rajin beribadat, kerana Allah bersifat dengan qidam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tak sama dengan orang baru. Benda yang baru, kerana benda yang baru dia mengantuk, dia tidur. Tapi Allah tidak begitu. Benda yang baru dia sampai setahap barangkali dia tidak boleh melihat, dia akan jadi pekak. Tapi Allah tidak begitu. Oleh sebab itu dia yakin, bertambah yakin segala amal dia ini akan disimpan si Allah, yang Allah bersifat dengan baqa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mendengar begitu, dan sentiasa melihat. Ini orang yang faham dengan ilmu tauhid, maka dia bertambah yakin dan kenal Allah. Contohnya di antara nama-nama Allah yang merujuk kepada bahawa Allah itu wujud, di antara Al-Haqq. Nama Allah Al-Haq. Allah itu sebenar-benar ada. Oleh sebab itu tanda bahawa Allah itu wujud. Di antara tanda Allah itu wujud, An-Nur. Nama Allah Nur. Tidak akan berlakunya cahaya kalau Allah itu bukan nur. Maka menunjukkan bahawa adanya alam, adanya bumi dan sebagainya ini, langit dan bumi, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi antara nama Allah yang merujuk bahawa Allah itu wujud, dan kita akan bahas dalam kitab kita ni, dia belajar ilmu tauhid. Dengan belajar ilmu tauhid, mengenal sifat-sifat Allah, itulah disebut orang yang arifin, orang yang arif billah. Dan mengenal af'al Allah serta mentasdikkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam semua urusan, dan ikhlas di dalam niatnya, kemudian mengikirkan segala akhlak yang tidak baik dan membersihkan daripada sesuatu yang menyalahi hukum syarak. Ini di antara ciri-ciri orang yang arif billah, orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut oleh ba'dul arifin, barang siapa yang tiada padanya ilmu tasawuf, nescaya ditakuti ianya mati dalam keadaan melakukan maksiat. Apa maksud tasawuf? Ada orang petikaikan ilmu tasawuf. Dia kata dalam Quran tidak ada disebut tasawuf, dalam hadis tak ada tasawuf. Ini istilah. Contohnya tidak ada dalam Quran dan hadis istilah. Contohnya istilah hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', hadis ni mustahaf, hadis ni mu'dal, hadis ni muttarib. Tidak ada dalam Quran dan hadis. Tapi istilah ini diperkenalkan oleh ulama hadis, kita terima. Kita terima. Belajar ilmu tafsir, usul tafsir. Contohnya ayat ni Makki, ayat ni Madani, ayat ni Safari, ayat ni Hadari. Ini turun waktu musafir, ini turun waktu tidak bermusafir, ini turun musim sejuk, ini musim panas. Semua istilah dalam ilmu
usul tafsir. Tidak dipertikaikan. Dan belajar pula ilmu fiqh ada istilah dia, ilmu tauhid pula ada istilah dia. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat lah semua ini. Ini ada istilah-istilah ni dipakai oleh ulama-ulama tauhid, tak pertikaikan. Tiba ada ulama tasawuf menggunakan istilah tasawuf, ramai orang menghantam tasawuf ni tak betul. Ini istilah. Ini sudut istilah. Di sudut istilah. Tetapi ianya tetap diambil dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tasawuf mengikut pandangan Syekh Zakaria Ansari rahimahullah taala. Syekh Zakaria Ansari digelar sebagai Syekhul Islam. Kalau kita pergi Mesir, ianya disemadikan bersebelahan dengan kubur Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini kubur Imam Syafi'i, tapi itu kubur Syekhul Islam Zakaria Ansari rahimahullah taala. Zakaria Ansari rahimahullah taala, kalau beliau mengajar di Masjid Al-Azhar, maka semua pengajian di Masjid Azhar akan diberhentikan, semua akan mengaji dengan Syekh Zakaria Ansari. Itu hebatnya Syekh Zakaria Ansari rahimahullah taala. Sampai sekarang kalau kita pergi Masjid Azhar, ada satu tempat iaitu zawiyah ataupun sudut tempat Syekh Zakaria Ansari rahimahullah taala mengajar. Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari rahimahullah taala telah menghuraikan ilmu tasawuf, ialah ilmu yang dapat mengenal, betul, tu'rafu bihi, dikenal dengan ilmu itu, ahwalu tazkiyatin nufus, bagaimana cara nak membersihkan hati, iaitu mengenal dengan ilmu tasawuf itu tasfiyatul akhlak, membersihkan, menyucikan, mengheningkan akhlak-akhlak, dan juga wa ta'mirul zahir wal batin, memakmurkan zahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Ini kata Syekh Zakaria Ansari. Mana orang ilmu tasawuf ini mengajar, mana ilmu tasawuf mengajarkan kita ini bersifat dengan sifat yang terpuji. Sifat terpuji. Apa arti ilmu banyak tapi kita ada perasaan dengki, kita hasad dengan orang. Disebut oleh ulama, kita berhasad ni sebab apa? Dia termasuk sifat yang dikeji. Kerana kalau kita berhasad seseorang tu dia mendapat kebahagiaan, kita pun sifat hasad dengan dia. Kita berhasad kepada dia. Contoh, kita berhasad, dengki dengan dia. Nikmat itu siapa yang beri? Allah. Jadi kalau kita pertikaikan nikmat yang dikecapi oleh sahabat kita, bermakna kita mempertikaikan Allah. Oleh sebab dia telah masuk perkara yang keji. Kita tak puas hati orang ni boleh dapat. Yang berinya siapa? Rezeki itu siapa yang beri? Allah. Kemudian kita mempertikaikan apa yang dia dapat, maka kita mempertikaikan pemberi rezeki itu, iaitu kita mempertikaikan Allah. Mempertikaikan Allah. Oleh sebab itu jadi rosak akidah dia. Jadi rosak. Bagaimana nak mengubati penyakit hasad, sifat-sifat yang terkeji ini? Ada 10 sifat yang dibahaskan dalam kitab kita ini, iaitu sifat mahmudah 10 dan sifat mazmumah 10, yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Usulul Arba'in, yang dipetik oleh pengarang kitab kita ni. Dan memakmurkan zahir dan memakmurkan batin. Jadi orang ahli tasawuf ini, bukan kita tengok golongan tarikat lain, tasawuf lain, tarikat lain. Tarikat sesat kita jangan ikut. Tarikat ni berapa banyak sesat. Oleh sebab itu ada beberapa negeri, contohnya di Malaysia ni satu negeri saja ada enactment mengawal tarekat ni, iaitu Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sahaja, negeri lain tak ada. Negeri Melaka baru nak dicadangkan. Jadi siapa yang mengawal ni, dia betul tak betul? Tidak ada satu badan yang mengawalkan. Sama ada silsilah dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Betul ke dalam ilmu tarikat begitu? Begitu. Macam mana cara-cara berzikir? Kita akan baca kitab kita ni, zikir ni macam mana? Ada adab zikir, mestilah kita ni tawaduk, rendah diri pada Allah Ta'ala, merasa kegerunan kita dengan kebesaran Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Apakah tidak berzikir itu menenangkan hati kamu? Mula-mula kita rasa takut, kemudian Allah akan berikan kepada kita rahmat sehingga kita rasa tenang.
Tapi kalau kita ni contohnya berzikir dalam keadaan kita jadi seronok-seronok macam main-main, macam banyak dalam media sosial sekarang ni, itu jadi tanda tanya begitu. Dan dia menggunakan nama tariqah Naqsyabandiyah contohnya. Dalam tariqat Naqsyabandiyah, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, dia ada syarat-syarat dia zikir, dia ada rukun, dia ada syarat-syarat. Bukan boleh tak tentu arah, maknanya mengatakan tarekat itu Naqsyabandi. Tidak ada mana-mana tarekat Naqsyabandi contohnya berzikir dalam keadaan bergoyang-goyang ataupun menari-nari, tak ada. Naqsyabandi dia tidak ada tarekat, tak ada zikir menari-nari. Kemudian dikata tarekat Naqsyabandi, mana tarikat itu tak betul, bukan Naqsyabandi. Boleh ada beberapa cara berzikir ni di zaman Nabi SAW yang disebut dalam Hilyatul Awliya, bahawa sesungguhnya ada di kalangan para sahabat berzikir seperti pohon pokok yang ditiup oleh angin. Mana dia hayun gitu, tak apa. Dia ada cara zikir, kalau berdiri ni ada cara dia. Ini kita akan bahaskan. Jadi membawa fitnah, karena membawa fitnah kepada golongan-golongan sehingga membabitkan kepada ilmu tasawuf. Mereka tarekat ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi kalau tarekat tu tak betul, contohnya kita tetap kata tak betul. Ada beberapa tarekat di Malaysia ni contohnya. Dulu saya duduk Taman Seri Gombak, Tok Syekh dia sembahyang Jumaat pun tidak. Tak sembahyang Jumaat. Kita tanya ngapa tak sembahyang Jumaat? Takbiratul ihram Tok Imam tak naik sampai ke langit. Begitu. Ramai orang besar-besar ikut. Nama Naqsyabandi juga. Ada surah ni pula tarekat Naqsyabandi, membersihkan hati itu lebih baik daripada bercampur dengan manusia. Jadi oleh sebab itu dia tak nak sembahyang berjemaah sebab campur dengan manusia. Pernah berlaku di zaman Imam Ghazali, dan Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, mereka ni tertipu. Ada beberapa golongan tarekat ni, mereka bersuluk dekat Jabal Qubais. Sekarang tak ada Jabal Qubais, tanah tu pun nak diuntuhkan. Jadi Imam Ghazali tanya, tuan entah ni ngapa tak semayang fardu tu satu hal, ni tak turun sembahyang Jumaat. Dia kata membersihkan hati itu lebih baik daripada bercampur dengan orang. Jumaat yang kedua pun begitu, dia tak sembahyang. Jumaat ketiga, dan Imam Ghazali kata masa yang keempat, kamu bukan mengikut sunnah Nabi SAW dan ajaran kamu ni tak betul. Berapa banyak tarekat begitu? Bolehkah orang ambil tarekat tak semayang berjemaah dengan orang ramai? Pernah tak Nabi SAW ajarkan begitu? Saya pernah menjadi penterjemah daripada Sudan, di kawasan Ulu Klang. Tarekat Ahmadiyah, Sayyidina Ahmad Idris dia datang. Jadi ada di antara pengikut ni sepupu saya. Dia kata, kau tolong tukang terjemah. Semua ada dalam majlis. Dia daripada Sudan. Dia kata dia keturunan Nabi Ahlul Bait, dan itu dia dengan Allah. Semua orang sekarang ni semua mengaku keturunan Nabi. Ni datang daripada Mesir, keturunan Nabi. Daripada Syria, keturunan Nabi. Daripada Iraq, keturunan Nabi. Daripada Indonesia, keturunan Nabi. Daripada Yaman, keturunan Nabi. Kalau betul, tak apalah. Tapi nak mengesahkan ianya betul, itu Allah saja yang tahu. Jadi bila begitu, bila kita pun dah terjemah, ada di Malaysia ni, dia dilantik sebagai wakil dia. Jadi saya memang mengajar dulu di surau Keramat. Dia kata apa? Minta maaf lah Ustaz, rumah dia dengan surau lebih kurang begitu aja. Dia tak pernah datang surau. Tak pernah datang surau. Dia kata apa? Kami punya zikir tak sama dengan surau. Minta maaf lah Ustaz, saya tak pernah kenal Ustaz. Saya kata saya mengajar surau ni hampir 10 tahun. Oh, saya tak pernah datang surau lah Ustaz. Tok Syekh ni.
Tahun datang sudah. Macam mana nak lantik Tok Syekh? Ramai orang. Jadi di golongan tarekat begini membawa fitnah kepada Islam. Kalau pakat masing-masing di rumah dia bawa tarekat, ni bawa tarekat, ni golongan ni bawa tarekat. Tu yang banyak dalam YouTube semua hantar zikir tu. Di Melaka pun dia ada masuk. Sedangkan masjid di Melaka tempat tu adalah hampir tempat dia berzikir dekat dengan masjid. Golongan-golongan ni tak datang masjid. Bawa fitnah lah, bawa fitnah. Tu bukan cara Islam. Sampai masjid sendiri tak hadir, tak semayang berjemaah. Kalaulah beratus-ratus golongan tarikat yang ada, surau yang kita bina begitu cantik, masjid begitu cantik, akan jadi kosong. Ini membawa ajaran yang tak betul. Dan mereka kata mereka tasawuf. Tasawuf macam mana? Tasawuf macam mana? Sampai dia cakap apa? Ustaz golongan syariat, saya golongan hakikat, dia kata. Kita kena baca kitab tasawuf. Mereka juga bertariqah. Tetapi semua syekh-syekh yang alim ini, asalnya mereka itu alim dari sudut ilmu tafsir, alim dari sudut ilmu fiqah, alim dari sudut ilmu syariat ni, barulah ianya boleh dilantik menjadi syekh kepada tariqah seperti Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ni bahasa Arab pun tak tahu. Doa yang dibaca tak tahu nak terjemah. Begitu. Tu belum golongan-golongan lagi. Ada banyak lagi tarikat Anfas nama dia. Anfus. Di Malaysia ni pun. Ini pun satu hal. Dalam proses. Mana telah dibuat kajian dan tengah disiasat. Kerana banyak bercanggah daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tasawuf. Tasawuf dengan tarikat tidak sama. Orang tarikat ni pun ada yang tak betul. Yang betul. Tok guru saya di Pasir Tumbuh dulu memang tarikat Naqsyabandi. Tuan Guru Haji Hashim Allah yarhamu, dia Naqsyabandi. Guru saya di Mesir, Timbalan Rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Judah Mahdi Allah yarhamu. Kalau kita tulis Dr. Judah Mahdi, tulis dalam Jawi, dia keluar dalam YouTube banyak nanti. Dia dulu ialah Timbalan Rektor Al-Azhar Al-Sharif. Dia Naqsyabandi, alim dalam ilmu tafsir, profesor dalam ilmu tafsir. Dia mengajar pun di dalam masjid. Saya mengikut beliau hampir 4 tahun. Profesor Judah Mahdi, sehingga orang Arab panggil dia Munawwarin, mukanya bercahaya begitu. Kerana kuat berzikir dan juga berselawat ke atas Nabi SAW, sehingga beliau bermimpi dengan Nabi SAW, wahai Judah, kamu tak nak ke ziarah aku? Dan sebab itu Profesor Judah Mahdi tiap-tiap bulan Ramadan dia akan kerja umrah dan ziarah Nabi SAW. Oleh sebab itu pada bulan Ramadan pengajian tasawuf tak ada selama sebulan. Saya pun tengok 4 tahun saya ikut bulan Ramadan, doktor akan pergi ke Mekah umrah dan pergi Madinah. Rupanya bermimpi dengan Nabi SAW, kau tak nak ziarah aku ke? Oleh sebab itu Tuan Syekh pun terjaga. Tiap-tiap tahun aku akan ziarah engkau wahai Rasulullah SAW. Profesor Judah Mahdi, ya, buat pengajian dalam masjid, menggalakkan supaya sembahyang berjamaah. Ini tasawuf, bukan macam di Malaysia ni bersuluk sampai tak sembahyang Jumaat begitu. Dah tu bersalam laki perempuan ni tanpa ada batasan. Dah tu jual nama pula mazhab Maliki. Jawab depan Allah lah, depan Imam Malik besok. Dia kata ni salam ni dalam mazhab Maliki boleh. Sekarang Tok Syekh ni pula dia keluar ada seorang ulama Ibrahim Kattani, sekarang ni tidak bersalam dengan perempuan kerana dia bermazhab Syafi'i. Boleh ke kejap mazhab Syafi'i, kejap mazhab Maliki? Kalau katakan satu mazhab tu boleh berzina, sekarang tak boleh berzina, dulu boleh berzina. Boleh kata begitu? Boleh tukar-tukar mazhab, dulu boleh bersalam, sekarang tak bersalam, sebab dulu Maliki, sekarang Syafi'i. Ini golongan ta'assub belaka keluar dalam YouTube.
Boleh agama main-main begitu ke? Boleh semayang, boleh tak semayang? Gitu. Kata Syekh Ibrahim Qattani ni ulama hadis. Kalau betul jawapan begitu, itu bukan ulama hadis. Itu bukan ulama hadis. Saya kenal Syekh Ibrahim Qattani. Saya rasa dia bukan bercakap begitu. Anak murid dia di Malaysia ni pandai-pandai jual nama dia. Syekh Ibrahim Qattani, dia datang ke Malaysia ni banyak kali. Dia pun cakap dengan saya, Melaka, dia kata manazir jamilah. Dia cakap. Saya kata saya tinggal di Melaka. Azim. Syati'ul bahri jamil. Mana dia kata pantai-pantai di Melaka ni cantik. Syekh Ibrahim Qattani, ramai orang nak mempertahankan joget-joget ni, dia kata Syekh Ibrahim Qattani pun kata begitu. Dalam mazhab Maliki ada satu pandangan di kalangan mazhab Maliki, contohnya seorang pemimpin negara, katakan Malaysia dengan satu negara ni memang ada krisis, wakil delegasi sana ialah perempuan. Bila sampai ke Malaysia nak bersalam dengan pemimpin besar di Malaysia, dia pun hulurkan tangan nak shake hand, kemudian pemimpin Malaysia pun tak mau salam. Ketika itu semua wartawan pun ambil gambar, keluar dalam media masa, seluruh dalam dunia mengatakan Malaysia ingin mencari gaduh, contohnya akan membawa kepada keadaan bertambah kritikal. Ketika itu boleh salam kerana hajat. Ni mazhab Maliki memang ada. Ini yang dihuraikan ketika mana saya belajar Bulughul Maram, disyarahkan oleh Syekh Taha Rayyan dalam Masjid Al-Azhar. Orang tanya salam dengan perempuan, betul tak ada dalam mazhab Maliki? Dia pun hurai dalam mazhab Maliki ketika mana Imam Malik mengatakan boleh salam, bukan sewenang-wenang. Ini Tok Syekh ni pergi salam tak tentu arah ni. Mazhab Maliki, dia kata. Dia jual nama mazhab Maliki. Udah tu kata ini seorang ulama sufi yang terkenal, tasawuf yang hebat. Kita tak boleh terima sebab bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf yang dihuraikan oleh para alim ulama, iaitu ilmu tasawuf ini, kalau dia bertasawuf, dia akan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang bertasawuf, orang yang ada tasawuf. Jadi ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama maksud ilmu tasawuf. Contohnya Syekh Zarruq menyatakan orang yang bertasawuf ni, ahli sufi ini, ialah orang yang ilmu qasdin li islahil qulub, ilmu yang bertujuan untuk mengislahkan, membaikkan hati. Adapun fiqh, dia membaikkan amalan. Adapun tasawuf, dia membaikkan hati. Ya, hati kita baik, tidak ada riya, ujub dan sebagainya. Adapun tasawuf mengikut pandangan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, at-tasawuf ialah isti'malu kulli khuluqin, iaitu menggunakan atau mengamalkan tiap-tiap akhlak yang saniyin, iaitu yang tinggi, dan meninggalkan kullu khuluqin dani, segala akhlak-akhlak yang tidak baik ditinggalkan. Ini nama huraian Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi orang yang bertasawuf, ianya beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semayang pun tidak jaga, aurat pun tidak terpelihara, maka tasawufnya tak betul begitu. Apa asal kalimah tasawuf? Apa asal kalimah tasawuf? Ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama. Ada yang mengatakan sufi ini memberi maksud li'anna sufi ma'allah,
Karena orang yang ahli sufi ini, dia bersama dengan Allah. Makna bukan bersama, bukan berganding, itu syirik. Makna dia menyerahkan diri dia kepada Allah. Betul. Mana orang yang sufi ni hatinya tidak terpandang benda yang lain, melainkan hanya terpandang kepada Allah. Terpandang kepada Allah. Segala perbuatan ini sentiasa dilihat oleh Allah, sentiasa didengar oleh Allah. Maka dia cukup berhati-hati, yang dinamakan muraqabah. Mana dia rasa begitu, dia muraqabah. Muraqabah mana sentiasa dipantau dan dilihat. Maka kalau kita ada rasa begitu, maka orang ni sufi. Betul. Ada yang mengatakan sufi ini diambil daripada kalimah suffah, iaitu penduduk saffah. Kerana penduduk saffah lebih kurang 80 orang. Yang ketuanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu an, yang disebut dalam kitab Al-Luma'. Al-Imam Tusi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Luma' menyebut Abu Hurairah radhiyallahu an ini, dia di antara sahabat Nabi SAW yang menjaga penduduk Saffah. Saffah habis lebih kurang 80 orang. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kelaparan. Ni Tok Syekh saya hurai di Mesir dulu. Dia dalam kitab Al-Luma' dan kitab Hayatus Sahabah ada cerita Abu Hurairah ni. Abu Hurairah pun tanya Sayyidina Abu Bakar ni, apa maksud tafsir ayat Quran ni. Abu Hurairah cerita tanya tu supaya Sayyidina Abu Bakar bawa dia ke rumah, hidangkan makanan, sebab dia lapar. Dia segan nak cakap aku ni lapar. Jadi nak bagi kawan ni, ajak ke rumah. Dia kata ana tak faham lah tafsir ayat Quran ni. Sayyidina Abu Bakar pun tak boleh baca, Sayyidina Abu Umar pun tak boleh, Sayyidina Osman pun begitu, Sayyidina Ali pun, 4 orang tak faham maksud Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia pun dalam keadaan terbaring begitu. Dia kata, oh ya Rasulullah, saya ni ada beberapa soalan tentang tafsir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Abu Hurairah, kamu bukan nak suruh aku tafsirkan maksud ayat Quran tu, tapi sebenarnya kamu ni lapar. Sebenarnya kau lapar, jom ke rumah. Jadi bila sampai rumah, jadi Nabi SAW telah memberi satu bekas air kas, susu. Jadi Abu Hurairah pun tengok, wah susu. Dia kata susu fresh lagi. Jadi dia kata ini cukup kenyang. Jadi Nabi SAW kata, kalau kamu lapar, anak buah kamu lagi lapar. Panggil 80 orang ni, lebih kurang 80 orang penduduk Saffah masuk rumah. Jadi bila dah masuk rumah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an memang nak minum susu ni sebab dia terlampau lapar. Nabi SAW berkata, kamu ketua, kena bagi anak buah kamu minum. Jadi bila nak bagi minum tu, terketar-ketar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata, tak mengasalah aku 80 orang minum susu. Jadi isyrab, bagi minum. Last sekali barulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an minum. Bila dia minum, Rasulullah suruh minum, isyrab. Dia minum kali kedua, minum kali ketiga. Dia kata, wahai Rasulullah, aku dah kenyang dah. Aku dah kenyang. Penghujung sekali ialah Nabi SAW yang meminumnya, yang menghabisnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Sayyidul qawmi khadimuhum. Sayyidul qawmi khadimuhum. Penghulu satu kaum itu, dia menjadi khadam. Ini kalau orang ikut sunnah Nabi ni, kalau dia jadi ketua, bukan dia yang ambil dulu. Begitu. Terbalik zaman sekarang. Ni orang cakap kadang-kadang dia jadi isu. Dan ini hadis Nabi SAW. Kalau menyambut Maidur Rasul, kita baca hadis ni. Betul nak ikut Nabi SAW. Kalau kita menjadi ketua dalam satu kaum, maka kita menjadi khadam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidul qaumi khadimuhum. Penghulu satu kaum itu ialah jadi khadam. Ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Maka Nabi menunjukkan kepada kita bahawa penduduk Saffah ini walaupun mereka tidak berperang, tapi mereka berzikir dan doa mereka dimustajabkan oleh Allah. Mereka tak boleh pergi perang, tetapi penduduk Saffah ini tidak selama-lamanya miskin. Selepas berlakunya beberapa peperangan dalam Islam dan banyak mendapat harta rampasan, ghanimah dan fight, maka harta ghanimah ini yang didapati dalam peperangan diagihkan kepada fakir miskin. Ada from fight itu lain, itu ada milik. Ada lagi asal nama dia dalam hukum fiqh ni. Sal, contohnya saya bunuh seorang musuh, apa yang ada di badan musuh itu adalah hak saya. Begitu. Itu kelebihan tentera dalam Islam ni. Topi dia ke, baju besi dia, pedang, itu namanya as-salbu dalam Islam. Oleh sebab itu mereka bersungguh-sungguh berperang ni, dan juga mereka mendapat habuan. Harta yang apabila mereka kalah, contohnya harta-harta ni nama ghanimah dalam kemah dan sebagainya, ini harta ghanimah. Kalau saya berjaya membunuh berapa ramai musuh, contohnya ada kuda, pedang dan sebagainya yang ada pada badan musuh itu adalah diberikan kepada tentera tersebut. Nama dia as-salb dalam ilmu fiqh, tak ada dalam undang-undang yang lain. Jadi bala tentera ini akan lama-lama mereka ni akan jadi senang. Begitu. Ini kelebihan. Ini tak dipelajari dalam undang-undang kita. Bukhari lama mengaji undang-undang, pernah belajar dalam undang-undang sivil kita tak ada, dalam undang-undang Mat Saleh orang putih ni tak ada begitu. Tapi dalam Islam ada. Dalam Islam cukup indah. Kalau kita belajar undang-undang Islam, perempuan yang dirogol, dalam Islam, kecacatan yang berlaku pada perempuan itu hendaklah ditanggung oleh perogol. Dulu dia anak dara, sekarang dia dah tak dara dah. Berapa nilai dia? Berapa nilai? Setakat dihukum orang perogol, perempuan tu apa jadi dia masa depannya? Kalau tidak boleh, maka saudara adik-beradik al-aqilah terpaksa menanggung perempuan ni. Ini undang-undang Islam. Itu hilang darah. Kalau digigitnya telinga, berlaku kecederaan, maka dinamakan al-arsyu dalam hukum fiqh, ganti rugi. Darah ganti rugi, tak tahu macam mana nak nilai. Belum kena gigit lagi apa semua, berapa? Mana perempuan yang dirogol itu mendapat pampasan begitu banyak. Ini undang-undang Islam. Saya kalau menghuraikan tentang undang-undang Islam, kalaulah sebut bab hudud ni, orang jadi macam fobia. Kita sebut jinayah syar'iyah. Itu jinayah syar'iyah. Kalau ia mengandung, orang perogol ni kita jatuhkan hukuman bunuh lagi. Kalau lah contohnya dia dah kahwin, dia dijatuhkan sebab dia perogol, dia hukum lain. Berzina dengan paksa, memaksa seorang, maka dia tak pasal tanggung kos perubatan perempuan tersebut sehingga melahirkan anak, dan anak ini sehingga ia berumur 2 tahun mestilah ditanggung oleh si perogol. Ada undang-undang sekarang macam tu. Mana lebih adil? Adil lah Islam. Bila kita cerita nak baca kitab ni, orang kata ada saya sehari tu nak baca kitab tu, dia kata ustaz jangan benda ni sensitif. Sensitif apa? Ini hukum Allah. Sampai bila kita nak beritahu orang kalau ini tak boleh, ini tak boleh? Sampai bila orang Islam nak tahu hukum Allah? Sampai bila? Abu Bukhari sendiri pun belum ni barangkali tak tahu perempuan yang dirogol macam mana. Ini termaktub dalam kitab Al-Fiqh Alal Mazahibil Arba'ah, karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri rahimahullah ta'ala. Baru ni ada seminar hudud, orang tanya saya, Ustaz ni dalil mana? Saya pergi Kelantan. Ni dalam kitab Al-Fiqh Alal Mazahibil Arba'ah.
Walaupun Syekh Muhammad Said Ibrahim telah menulis dalam Qanun Jinayah Syariah, tapi orang tanya mana sumber rujukan. Sebelum ini dalam enactment keluarga, dalam akta keluarga Islam wilayah persekutuan telah termaktub sebelum pindaan, tetapi itu atas zina. Kerana dibahaskan zina suka sama suka, tidak ada pandangan ulama. Tetapi dari sudut hukum fiqh, sekiranya ia dirogol, ada hukum fiqh. Ini Islam. Ini kita sambung balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan tasawuf ini asalnya daripada itu penduduk Saffah. Lama mendapat harta ghanimah, mereka ni tak jadi susah dah. Orang pun keluar zakat apa semua, jadi tidak ada orang miskin dah. Penduduk Saffah tidak selama-lamanya miskin. Ada yang mengatakan Saffah ini, sufi ini diambil daripada kain, iaitu kain suf. Suf ialah kain kasar. Kerana orang ahli sufi ni memakai pakaian yang kasar-kasar. Bila dia pakai kain yang kasar, lubdus sufil khashin, kerana bila kita pakai kain keras-keras ni, tidur pun tak selesa. Kita suka pakai yang halus, lembut, jadi senang tidur. Cuba pakai baju yang kasar-kasar macam guni, guni. Beli guni, buat jahit-jahit, buat baju. Takkan rasa miang-miang, terjaga semayang, terjaga berzikir. Ni ahli sufi. Tak sampai martabat itu kita. Oleh sebab itu ahli sufi dulu dia memakai pakaian kasar supaya dia jangan tidur nyenyak. Rasa tak selesa aja, bangun, semayang lagi, semayang. Berzikir, semayang, berzikir, begitu. Oleh sebab itu mereka digelar sufi. Istilah sufi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ciri-ciri ahli sufi ini, untuk seseorang hamba Allah itu boleh mencapai, boleh sampai kepada martabat atau kedudukan terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapat berapa darajat disebut oleh ulama ada 10. Yang pertama, kasratus sadaqah. Dia banyak bersedekah. Ciri-ciri ahli sufi ni, dia suka bersedekah. Sedekah ini menolakkan bala, memadamkan api neraka. Bila Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu walau bisyakil tamar, sekalipun sebelah tamar. Sekalipun sebelah tamar. Mana buah tamar tu belah sebelah. Itu pun di kalangan penduduk Saffah ini, dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami buah tamar pun tak ada, tapi mereka ni nak bersedekah juga. Macam mana cara orang penduduk Saffah ni? Dia ambil biji buah tamar yang dah orang bila mereka makan, mereka pun susah nak sedekah. Macam mana dia orang pun susah dapat buah tamar ni untuk makanan mereka saja. Jadi dia ambil biji tamar ni, kemudian dia campur dalam air, adalah terasa jus kurma, bagi kawan-kawan minum, kerana nak bersedekah juga. Ini penduduk Saffah. Sampai tak begitu, sehingga berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW suruh beruduklah dengan air itu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana nak beruduk? Air itu ialah air, di dalamnya ada biji-biji kurma. Biji kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kurma itu suci ke tak suci? Dia kata, sahabat dia kata suci. Tetapi rasa dia dah berasa macam kurma. Apakah yang menghalangkan kamu daripada menggunakan air itu untuk berwuduk? Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan telah disebut oleh Syekh Idris Marwawi dalam kitab beliau yang terkenal Bahrul Mazi jilid pertama. Ulama fiqh mengambil istimbat atau hukum daripada hadis itu. Contoh di zaman sekarang, orang tanya, Ustaz, boleh tak kita berwuduk dengan air yang bercampur dengan klorin? Sedangkan dalam hukum fiqh, air itu air mutaghayyir,
air yang sudah berubah. Maka ulama mengambil pandangan daripada hadis tersebut. Contoh, air ni campur dengan klorin. Masa mana boleh pakai, masa mana tak boleh digunakan. Berdasarkan hadis itu, kalau kita ambil uduk, melekat di tangan, ada nampak kurma apa semua, itu tak boleh. Ianya memberi maksud kalau air itu ada bau klorin. Contohnya kalau kita ambil uduk, putih-putih klorin itu ada melekat kat tangan, ketika itu tidak boleh digunakan untuk beruduk. Tetapi kalau kita mengambil uduk, ada berbau klorin sedikit tetapi tidak melekat di anggota kita, maka hukumnya adalah dibenarkan berdasarkan hadis itu. Ini telah disebut juga di kalangan mazhab kita. Al-Imam Syafi'i mempunyai landasan dan hujah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk mencapai satu tahap orang yang terpilih di sisi Allah Taala, kasratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Quran ini begitu payah sekali. Dia wahyu Allah ni kadang-kadang datang bunyi loceng. Bila bunyi loceng ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takut. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ayat ini ialah ayat yang menceritakan tentang azab Allah. Dia akan datang bunyi seperti loceng. Ada yang datang seperti angin-angin yang lembut, seperti angin, ini ayat rahmat. Ada kala ketika Nabi SAW naik kenderaan ini terus, mana kalau unta ni, dia terus mudum begitu. Ni ayat ni turun, ni ayat berat. Begitu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sanulqi alaika qaulan saqila. Sesungguhnya aku berikan kepada engkau wahai Muhammad satu tanggungjawab yang berat, wahyu Allah. Jadi kita dapat Quran sekarang ni begitu mudah, tapi manusia meninggalkan Quran. Quran begitu indah, cantik, macam-macam warna ada. Ini warna merah, ini mad wajib muttasil. Warna ini pula biru, hijau, kuning, macam-macam warna. Ini mad wajib, ini mad jaih munfasil, ini ma'arid lis sukun, ini mad iwad, ini mad badal. Banyak. Orang pun tunjuk, oh senang ni ustaz ngaji ni. Yang digital pula boleh tunjuk-tunjuk, dia boleh baca. Sekadar tunjuk, tapi kita tak rasakan bahawa bagaimana peritnya Nabi SAW menanggung Quran. Dia oleh sebab itu ulama kata, macam mana nak bagi seronok baca Quran. Bila kita baca Quran, kita rasa seolah-olah kita baru mendengar wahyu Allah itu turun. Sebagaimana seronoknya para sahabat Nabi SAW bila tahu ini ayat Quran. Gitu. Dan bila kita baca Quran, bagaimana kita membaca kalam Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sama, sentiasa mendengar, gitu. Kalau orang tu cinta kepada Allah macam cinta dengan seseorang. Kalau orang hantar surat, hantar mesej, simpan, baca berkali-kali. Apa tanda kita cinta kepada Allah? Tanda ni ialah membaca Quran. Baca Quran. Seterusnya lagi, al-julusu ma'a man yuzakkirhu bil akhirati wa yuzahiduhu fid dunya. Yang ketiga, duduk bersama orang yang mengingatkan kita tentang akhirat dan mengajarkan kita zuhud dalam dunia. Zuhud dalam dunia ni, hati kita tak terpaut. Ni kerana dunia kita boleh meninggalkan. Mana kerana kejar dunia ni, kita kalau azan dilaungkan, semayang pun kita lewat-lewat. Kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Nanti kita akan baca dalam kitab kita ni. Kita seolah-olah maknanya Allah tahu panggilan aku panggil ni. Allah telah menentukan semayang 5 waktu yang telah saya huraikan pada pengajian sebelum ni. Jadi kalau semayang zuhur disebut oleh Nabi SAW, padamkanlah, kerana waktu matahari betul-betul di atas kepala, ketika itu api neraka telah dinyalakan. Innan nara su'irat, api neraka itu menyala-nyala. Maka padamkanlah api itu dengan semayang 2 rakaat sebelum zuhur. Bila masuk saya zuhur, dinamakan semayang zawal nama dia.
Semayang zawal. Kalau dalam pandangan PK, semayang zawal ni sama semayang sunat sebelum zuhur. Tapi pandangan kita ni ada kelainan sedikit. Salatuz zawal nama. Salatuz zawal. Dalam pandangan ulama tasawuf dia lain sikit. Dalam kita ni ada sebut semayang salatuz zawal, adalah hadis. Zawal mana semayang 2 rakaat bila masuk sebelum zuhur, semayang 2 rakaat sunnatuz zawal, kemudian 2 rakaat pula sebelum zuhur. Dia lain dalam ilmu tasawuf. Tapi ilmu fiqh dia sama, semayang sunnatuz zawal, semayang sunat sebelum zuhur. Ianya memadamkan api neraka. Nabi SAW telah beritahu kepada kita, kalau nak padamkan, semayanglah awal. Tapi kita pula semayang zuhur pukul 3.30 contohnya. Jadi ada kelebihan, tapi tak mau. Ini bukan ulama tasawuf. Kalau ulama tasawuf dia awal, hati dia membersihkan hati. Itu kita nak tahu orang ni tasawuf ke apa dia. Kalau setakat golongan berzikir, tarekat, semayang pun lewat, ya tolak. Ini tak ikut sunnah kata. Tak ikut sunnah Nabi SAW. Dan yang keempat, silaturrahimi, iaitu menyambungkan silaturrahim. Rahim ni ialah rahim. Sebab apa nama silaturrahim? Kerana menyambungkan hubungan silaturrahim ini ialah merujuk kepada adik-beradik. Sebab adik-beradik kita adalah satu rahim. Jadi kalau memutuskan hubungan silaturrahim sedangkan ia daripada perut ibu yang satu, oleh sebab itu dia berdosa besar memutuskan hubungan silaturrahim ni. Adapun dengan sahabat, dia tak nama putus silaturrahim. Dalam kitab kita ni akan dibahas sebelah hujung sekali. Ada bersohbah, ada adab bersahabat. Memutus persahabatan, bukan putus silaturrahim. Ini orang Melayu sebut, dia putus silaturrahim. Kita tanya, kau adik-beradik ke? Satu perut, ibu sama? Dia dah, dia kata, kalau ibu tak sama, tak sebut silaturrahim. Silaturrahim ni hanya orang Melayu disebut memutuskan hubungan silaturrahim. Dalam hukum fiqh, dalam Islam ni silaturrahim ialah yang satu rahim, dikandung dalam rahim yang sama. Abang, adik, kakak dan sebagainya. Memutus hubungan ni dosa besar. Jadi orang tasawuf ni, ada orang ambil ilmu tarikat, ilmu tasawuf katanya, tapi dengan adik-beradik dia putus hubungan. Ini bukan tasawuf nama dia. Kita tak sama juga. Kita lain aliran. Tak betul, tak betul. Yang kelima, iyadatul marid. Kalau orang sakit pergi ziarah, itu tanda-tanda orang ziarah. Ziarah bila sakitnya mengingatkan kita kepada Allah. Siapa yang memberi sakit? Allah. Yang menyembuhnya Allah, antas syafi. Jadi bila kita ziarah orang sakit, kita mengingatkan kepada Allah. Mengingatkan kepada kita berdasarkan hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu disebut dalam hadis yang sahih dalam Mustikah hadis jilid yang pertama, beriman kepada para malaikat. Beli Mustikah hadis dalam bab beriman kepada para malaikat. Contohnya kita ni selalu mengaji semayang berjemaah. Takdir Allah Ta'ala kita sakit duduk hospital, tapi kita rasa nak pergi semayang berjemaah, nak pergi mengaji, tapi tak boleh kerana kita sakit. Tapi biasanya kita istiqamah begitu. Allah akan berfirman kepada para malaikat, hai para malaikatku, tulislah pahalanya sebagaimana ia sihat. Itu sebab waktu sihat ni kita kena istiqamah. Kalau kita rajin sembahyang sunat, kita baca Quran, kita beramal, istiqamah sekarang ni. Bila sakit, kita nak sembahyang sunat pun tak dapat, gitu. Kalau perempuan contohnya, kalau dia bersalin, sembahyang pun tak boleh. Tapi sebelum dulu, waktu dia dalam keadaan dia tidak bersalin, dia sembahyang, baca Quran apa semua, istiqamah. Waktu dia bersalin, dia tak boleh sembahyang, baca Quran pun tak boleh. Waktu tu macam mana? Allah akan perintah malaikat, para malaikatku, tulislah pahalanya sebagaimana dia sihat. Begitu juga kita sekarang zaman muda ni ngaji, bila dah tua terlantar di hospital.
Maka Allah akan perintahkan malaikat, wahai para malaikatku, tuliskanlah pahalanya sebagaimana ia sihat. Itu sebab hadis Nabi SAW Nabi bersabda, ightanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 sebelum datangnya 5. Sihataka qabla maradika, sihat kamu sebelum datangnya sakit. Syababaka qabla haramika, muda kamu sebelum datang tua. Kalau dah tua, faraghaka qabla syughlika. Faragh ni, waktu lapang ni masa bila? Dihuraikan oleh ulama hadis, waktu malam. Waktu malam tu dia lapang, waktu itulah kita mengaji, waktu itulah beramal. Kalau malam ni juga sibuk, besok siang qabla syughlika, sebelum kamu sibuk. Waktu siang nak mengaji, takkan mengajinya. Besok siang kerja, nak baca kitab, mengaji apa semua, bila nak mengaji? Malam pun tak mengaji juga. Habislah faraghaka qabla syughlika. Malam tidak bermunajat kepada Allah, siang lagi tak boleh munajat. Begitu. Jadi waktu sihat ni kita mengambil kesempatan yang disebut oleh Nabi SAW, dan kita yakin bahawa bila kita istiqamah, takdir Allah kita sakit besok contohnya, Allah akan perintah malaikat, tulislah amalannya sebagaimana ia sihat. Wah, itu kelebihannya umat Nabi SAW. Yang keenam, qillatu mukhalatatil aghniya alladhina syaghalahu ghinahum anil akhirah. Jangan sangat suka berkawan dengan orang yang senang lenang ini sehingga melupakan akhirat. Kalau kita kawan dengan orang yang kaya-kaya hebat-hebat ni, malam ni pergilah nak mengaji, langsung tak mengaji. Lama kita tua. Apakah sekadar dengan buat kenduri arwah, selamat, cukupi tak cukup? Allah bersifat dengan adil. Kita buat tahlil apa semua ni, kalau Allah kata sampai, sampailah. Kalau Allah kata tak sampai, boleh jamin sampai? Tak boleh jamin. Bila kita meninggal dunia, kemudian suruh orang baca Quran, panggil budak-budak hafiz datang ke rumah, baca 40 hari, sedekahkan pahala, mesti sampai. Mesti sampai. Sampai tak sampai itu hak Allah. Allah tetap la yukhliful mi'ad. Dia tidak akan menyalahi janji. Kalau beramal soleh, Allah akan beri. Kalau tak beramal, takkan orang lain boleh tampung pula. Takkan orang lain boleh tampung. Dan yang ketujuh, kasratut tafkir, banyakkan bertafakkur. Selepas ini kita pergi mana? Besok ni contohnya, sairun ilaihi ghadan, kemana kita ni? Ahli syurga atau ahli neraka? Yang ke-8, qasrul amal, pendekkan cita-cita. Wa kasratu zikril maut, banyakkan mengingat mati. Umur muda ramai orang mati, muda. Umur tak sampai 40 pun dah meninggal, kena kanser lah apa semua. Semalam ada orang cerita saya, dia kena kanser usus, tahu-tahu dah meninggal dah. Semalam baru cerita, dia kata kawan kena kanser usus, tadi dah meninggal dah. Kita pun tak tahu. Kita sakit-sakit, rupanya kanser. Tahap 4 pula tu. Ini kuasa Allah gitu. Dan yang ketujuh, luzumul samti wa qillatul kalam. Luzumus samti ini melazimi diam. Diam ni bukan diam tak bercakap, Nabi tak benarkan kita. Diam ini ialah berzikir. Diam ini bertafakkur. Diam je Nabi tak benarkan. Diam berzikir. Wa qillatul kalam, kurang bercakap, banyak cakap banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Kalau banyak dosa, nerakalah tempat dia. Yang ke-10, at-tawadhu', ada sifat humble, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh,
Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.